Saya masih teringat masa saya tawaf wida last dengan mak saya. Saya pun demam, mak saya pun demam. Dua-dua kena tolak. Dua-dua kena tolak. Saya pegang tangan mak saya, sama-sama beriring naik kerusi roda, tuan-tuan. Saya tengok mak tengok saya. Jalan. Itu kali terakhir saya pergi umrah dengan dia. Dia balik, saya balik ke Malaysia, saya demam. Lepas saya demam, dia demam. Lepas dia demam, dia koma. Seminggu sebelum dia pergi, dia kata, bawa lah mak rasa ini umrah terakhir mak. Bawa lah, orang tua-tua mana ada minta makan. Abang-abang bela mak di rumah abang-abang. Ada mak abang-abang makan banyak ke? Ada bapak kita makan banyak? Mak kita kadang-kadang makan nasi putih, ikan kering aja. Beli dekat dia KFC, dia tak nak dia. Tuan-tuan nak bawa dia pergi makan tom yum pun dia tak nak. Mana ada orang tua makan banyak, tuan-tuan? Mana ada orang tua-tua, mak kita bangun pagi sembahyang subuh, bapak kita bangun sembahyang subuh, lepas tu apa dia buat? Baca Quran. Lepas baca Quran tunggu sembahyang duha, sembahyang isyraq, sembahyang duha. Tu saja. Habis-habis kuat dia tidur je. Dia dah tua. Mana ada dia minta bawa lah mak pergi Singapura. Mak nak tengok Ion Singapore, tadi tak ada, tuan-tuan. Nak tengok Singapore Zoo, tak ada, tuan-tuan. Dia nak apa? Dia nak kita ni semayang. Dia sangat seronok kalau tuan-tuan bawa dia pergi semayang. Seseronok tengok masjid ni, tuan-tuan, ada lift. Makcik-makcik yang uzur, abang-abang yang uzur, ada lift. Dekat tak semayang lah. Dia naik lift. Seronok, di rumah tak ada, kata dia, naik lift. Ini satu benda yang sangat bagus untuk warga Mas. Apa masalah kita? Ustaz, masjid bertingkat-tingkat lah ustaz. Susah lah nak turun naik. Lift kan ada. Lagi susah kita, lagi banyak pahala. Mak kita apa dia nak? Mak kita apa dia nak? Dia nak kita di samping dia. Kadang-kadang isteri dengan suami tidur, mak tidur di bilik hujung, batuk, anak beranak tak peduli. Apa salah kita sebagai anak dia cakap dekat isteri kita, ya, malam ni abang tidur dengan mak, siap dekat mak tak sihat, pergilah abang, ya izinkan. Tak izin pun boleh pergi. Lagi bagus kalau isteri jawab, abang, ya pun nak tidur dekat mak juga. Mak tidur tengah, ya tidur tepi, abang tidur tepi. Picit kaki mak. Ini mak sesak nafas, anak tak tahu. Ni tuan-tuan, mak kita. Tuan-tuan bagilah 1 juta sebulan, tak dapat nak bayar setitis susu ibu yang mengalir darahnya dalam badan kita sekarang. Tuan-tuan bagilah 1 juta sebulan, tak dapat nak balas setitis susu ibu yang masuk dicicip dalam badan kita. Kalau tuan-tuan nak mati senang, kalau tuan-tuan nak mati dalam keadaan redha Allah pada kita, berbakti dengan mak bapak. Ustaz, mak saya dah mati ustaz. Bapak saya pun dah meninggal ustaz. Ada mak saudara tak? Ada. Jaga mak saudara. Berbaik dengan mak saudara, bapak saudara. Pahala dia macam berbaik dengan mak sendiri. Ustaz, mak saya nak tunggal ustaz. Ada tak mak kawan? Ada kawan tak kepada mak yang masih hidup? Berbaik dengan kawan mak, berbakti kepada kawan bapak, pahala dia macam berbakti kepada bapak dan mak sendiri. Ustaz, mak saya tak ada kawan ustaz. Mak kamu Tarzan ke apa ke? Tak ada kawan tu Tarzan je tau, kawan dengan cita. Mesti ada kawan. Sebab tu akak-akak perkenalkan kawan.
Bawa anak jumpa kawan kita. Kalau mak mati, baiklah kamu dengan makcik Rafi'ah. Makcik ni mak kawan mak. Berbaiklah kamu dengan Haji Dolah. Haji Dolah ni satu batalion dengan bapak, satu brigade dulu kamu tahu. Untunglah akak-akak, abang-abang masih ada mak, untung sangat. Boleh buat bakti macam-macam. Saya dah tak ada mak. Bapak langsung lama saya tak pernah tengok pun bapak saya. Tahun 73 mati. Bila saya nak jumpa bapak saya? Saya lahir tahun 72, bulan 11. Bapak saya meninggal tahun 73, bulan 6. Bila saya nak tengok dia? Tak kenal pun. Abang-abang ya masih ada ayah, abang-abang ya masih ada mak. Inilah peluang untuk berbuat baik. Dan jangan mengeluh dengan perangai mak. Abang letih lah dengan mak tu. Itu tak kena, ini tak kena. Jangan. Ada mak kita mengeluh bila kita kecil-kecil dulu. Mana ada mak mengeluh? Bangun tengah-tengah malam, anak menangis, tukar lampin, mak tak mengeluh. Suap pada anak, anak pandai merangkak, dia kejar anak yang merangkak tu hanya untuk suap anak dia. Mak bawa satu mangkuk bubur, kejar anak yang merangkak. Kalau mak tak kejar tuan-tuan, tak makan kita. Mak tak pernah merungut. Kita waktu nakal, mak tak pernah merungut. Kita masa berak, mak tak pernah merungut. Tapi hari ini bila kita bela mak kita, merungut. Mak tu pun satu, bapak tu pun satu degil. Jangan cakap macam itu. Buruk ke baik perangai bapak, mereka adalah mak aku, mereka adalah ayah aku. Ibu misali, ibu yang sejati, kasih sayangmu, kasih yang suci, pengorbananmu disanjung tinggi, jasamu tetap di sanubari. Tak dalam hati. Redallah fil redal walidain. Di pondok kecil, di pantai ombak, berbuih putih, beralun-alun. Di suatu hari, ayah berkata, jaga adikmu, ayah kan pergi jauh. Ku pandang wajah ayah, dahinya ku cium, air mata mengalir, hatiku pilu. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wahai abangku sayang, kemana ayah? Ku sayang ayah, ku cinta ayah. Tuan-tuan, dua insan ini orang yang sangat penting dalam hidup kita. Nak bagi senang dalam dunia, keredaan dari mereka. Nak senang dalam kubur pun keredaan daripada mereka. Sampai di hari kiamat, tuan-tuan, mak bapak dengan kita takkan putus hubungan. Jadi kalau di dunia kita dah memutuskan hubungan dengan mereka, jangan harap kita bahagia di dunia, di akhirat kelak. Yang ketiga, apa dia hak yang ketiga? Hak dengan kubur. Kata Imam Syafi'i, kamu ada hak yang ketiga. Hak dia yang ketiga apa dia? Nun kubur, tempat yang mesti kita masuk, tempat yang pasti kita datang. Tak luas, tuan-tuan. Itulah tempat yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan ulat, yang penuh dengan ular. Tempat yang mesti kita pergi, tak apa siapa pun akan duduk. Nih, ingat kubur.
sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Apa dia hak kubur? Pertama, jangan mengumpat dalam dunia. Nak cerah dak kubur, jangan ngumpat. Apa dia hak kubur? Jangan memfitnah dan mengadu domba. Dan jangan menzalimi orang lain. Ini adalah hak kubur. Nombor satu apa dia? Jangan mengumpat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada minggu ini dalam segmen Sunnah Sana Sini bersama saya Fakrul dan sahabat saya Fawaz. Alhamdulillah, kami saja baru habis makan nasi dagang Terengganu. Memang terbaiklah, Alhamdulillah. Fawaz, itu pun sedap makannya. Fawaz, okey? Alhamdulillah. Tadi saya nampak tadi, Abang Fakrul nampak tadi, halkum Fawaz tu bergerak 3 kali. Ampun. Nampak tu membuktikan kelakian tu. Tapi kita nak sebut kat sini bukan masalah lelaki tu. Yeah. Nak sebut kat sini yang Fawaz buat tadi betul-betul tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum, Nabi sallallahu alaihi wasallam minum 3 teguk sekali angkat 3 teguk. Kan? Kemudian Nabi lepaskan cawan tu dan Nabi bernafas. Kan? Dan Nabi melarang kita bernafas dalam masa kita minum, bernafas dalam gelas tu. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut idza syariba ahadukum fala yatanaffasu fil ina. Bila kamu minum air, jangan kamu bernafas dalam gelas tu. Sebab bila kita minum, kita mengeluarkan karbon dioksida kan. So air tu H2O tu bila dia bergabung antara dua tu, dia menyebabkan air ni jadi berasid. Inilah kehebatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita lebih 1400 tahun lepas. Alhamdulillah. Jadi kita minum macam yang Nabi ajar tadi. Cuba tengok sekali lagi Fawaz buat. Okey, 3 teguk. Alhamdulillah. Lepaskan. Sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu cara Nabi. Kan? 3 teguk, bernafas, kemudian sebut Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita makan, kita minum, sepanjang kita makan, kita minum tu pun kita dapat berkat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makan ini menjadikan kita insan yang betul-betul soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan di sini takkan tikam nombor ekor. Tu imam nak tikam nombor ekor dengan jubah serban dia beratur kedai nombor. Tokek Cina pun tak nak jual. Haji, insaflah. Dia warning kita lagi ada. Tapi dosa yang kita buat apa dia? Lidah. Lidah lah dosa yang kita buat. Nama dia ngumpat, nama dia fitnah, nama dia mengadu domba. Memang kita tak minum arak, kita tak isap dadah, tapi kita ngumpat. Tengok orang gemuk, ngumpat. Tengok orang hitam, ngumpat. Tengok orang kurus, mengumpat. Lidah ni jahat. Orang bagi rezeki pun kita ngumpat. Jiran bagi kita semangkuk gulai, kita ambil sudu, kita kacau. Mana lauknya? Mana isinya? Tengok-tengok tuan-tuan, udang seekor. Abang, seekor je udang. Siapa bagi? Orang sebelah. Kat leha. Seekor abang. Dah kecil. Tuan-tuan ngumpat tau. Bukankah dia dah banyakkan kuah? Bukankah dia dah banyakkan gulai? Apa salahnya gulai tu tuan-tuan bubuh dalam periuk, tuan-tuan keluarkan ikan, udang ke apa benda ke dalam peti ais, campur je dalam tu. Tak payah cari santan, tak payah tomes, tak payah cari kari. Tuan-tuan hanya masukkan saja. Baiknya jiran sebelah. Tapi mulut jahat. Dicanang je satu kampung. Orang sebelah tu bagi dekat aku seekor ya udang, tahu. Kedekut ya Allah. Bila dengar dekat telinga dia, langsung tuan-tuan tak dapat. Lihat.
Tadi aku nyembah dengan Midah. Hang bagi dekat dia seekor je udangnya, lauk kari je. Dia sebohkan satu sap perempuan datang masjid pagi tadi. Langsung tak dapat. Cuba jaga mulut, diam. Ni mulut nak bercakap. Tengah makan nasi, ni hari Sabtu ni nak pergi kenduri kahwin ni. Elok makan nasi, tuan-tuan di rumah kenduri kahwin, pengantin lalu. Gemuk gila. Macam mana gemuk-gemuk kenal? Tengok isteri dia kurus. Bini kurus. Seorang gemuk, seorang kurus. Ini jahatnya mulut. Itulah nama dia ribah. Itulah nama dia ribah, pemakan bangkai. Itulah orang yang buruk sangka, fitnah orang, pemakan bangkai. Ya'kulu lahman maitan akhihi, orang yang makan daging mayat saudara dia sendiri. Mengumpat tak kira tuan-tuan. Kalau ceramah saya malah hari ni mengumpat tuan-tuan, tuan-tuan baliklah. Tak ada faedah ceramah saya. Berapa banyak orang yang pegang mikrofon, dia ingat dia berada dalam majlis ilmu, sebenarnya dia dah ngumpat orang. Pergi baliklah, pergi balik. Tak ada faedah belajar tuan-tuan, mengata ke orang. Keluar daripada masjid, ngutuk tok imam. Keluar pada masjid, ngutuk pengurusi. Keluar pada masjid, ngutuk Bilal. Semua dia kutuk. Yang dia tak pernah kutuk diri dia sendiri. Kenapa tak pernah kutuk diri sendiri? Aku ni dah 60 tahun. Kenapa aku hanya boleh hafal qul huwallah? Ini tidak. Tuan-tuan duk kutuk tok imam. Aku hunsin dengan imam tu. Semaya isyak qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Tadi maghrib qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Macam tak ada surah lain ya. Itu ngumpat. Kamu pernah jadi imam? Saya. Kenapa gelak? Kamu tak pernah jadi imam, kamu kutuk orang buat apa? Cuba kutuk diri sendiri dulu. Kita kadang-kadang kita kutuk orang yang masukkan tabung dalam duit dalam tabung. Kutuk. Dia masukkan duit bunyi shilling. Ting. Apa bagi duit shilling? Kedekut betul. Ya Allah, kamu bagi apa? Berapa banyak orang yang mengutuk orang yang bagi pisang hari Jumaat. Pisang aja. Allah, pisang bagilah apple. Ngap. Kamu bawa apa? Dia bagi pisang, kamu bawa pisang aja. Kita suka ngata orang, tapi kita tak pernah mengata diri kita. Fitnah. Tuan-tuan, fitnah. Tuan-tuan ingat bila tuan-tuan kena fitnah itu jahat tak? Orang yang kena fitnah tu bagus. Sebab apa? Dapat pahala free. Saya tengok dalam tweet, dalam Facebook, dalam blog, hari ni dah heboh lah. Ustaz Kazim mendakwa Dajjal telah muncul. Dia ambilkan Twitter saya, dia kata ulama di dunia dah sepakat mengatakan Dajjal telah muncul. Itu bukan Twitter saya tuan-tuan. Bukan, saya tak ada Twitter. Siap pun gambar saya duk tersengih lagu tu. Jahat punya orang. Tuan-tuan jangan duk follow. Katanya dah 1000 dah yang duk follow Twitter dia. Itu bukan saya punya Twitter tuan-tuan. Ada yang Instagram. Saya tak ada Tango, tak ada Instagram, tak ada apa pun tuan-tuan. Jangan duk percayalah. Akak-akak bodoh je dia ikut. Bukan Ustaz Kazim tu, Ustaz Kazam nama dia. Kita hari ni tuan-tuan, berapa banyak yang dapat dosa kering. Percaya pada blog, percaya pada Facebook, percaya pada spekulasi, percaya pada emosi. Tidak percaya kepada fakta, tak nak ambil fakta. Ni masalah kita sekarang. Pagi-pagi tak buka Quran, buka blog. Pagi-pagi tak baca Quran, sedangkan Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan dalam dia. Tetapi dalam blog berapa banyak keraguan, tapi yang itulah yang kita percaya. Allahu Akbar. Yang inilah takut kita tuan-tuan. Sebab tu saya jarang baca blog. Saya takut jadi fitnah. Jadi fitnah.
Tambah-tambah tuan-tuan hari ini terlibat dengan politik. Orang Melayu hari ini berpecah belah pasal politik. Benda tak sahih, tapi dibawa dalam ceramah politik. Yang datang pun hangguk, ya. Habis. Cubalah tuan-tuan rasional. Tuan-tuan kaji betul-betul. Mulut kena jaga. Bila kita asyik duk salahkan orang, tu masyarakat kita pecah belah. Kita duk salahkan orang. Cuba kau tengok dia tu. Daripada awal masjid kita siap, mana dia pernah datang? Kau parti tak? Kau parti tak? Sambil duduk isap rokok down tepi kaki lima. Tok Imam kata, aku parti juga. Tok Siak yang sambil duduk baca kopi dalam pantry tu. Saya dah lama tengok. 5 orang demo je duduk kat masjid. Tok Siak, Tok Imam, Tok Bilal, 2 jemaah makmum. Elok minum teh tarik. Duk salahkan orang. Cuba kita tanya pada diri kita. Tok Imam, selama dia duduk di sini, berapa kali Imam pergi rumah dia? Saya tak pernah pergi. Cuba jawab macam itu. Tok Siak yang tengah baca kopi, saya lagi tak pernah. Jom kita target. Minggu ini kita target orang yang tak pernah pergi masjid. 5 orang datang minggu ini. Pak Leman, Pak Lemon, Pak Lima, Pak Limut, Pak Mamun. Kalau seminggu 5 orang kita target, agak-agak dalam sebulan penuh tak pernah masjid? Assalamualaikum, bersama saya lagi Hadi. Dan saya Ahmad dalam segmen Bahasa Arab dan Dalam Penulisan. Ucuk aku. Okey. Perkataan baru untuk minggu ini ialah Amara, huruf alif, mim dan juga huruf ra. amara ini sebenarnya membau maksud menyuruh ataupun mengarah. Waktu bila kita guna perkataan amara ni, Hadi? Perkataan amara ini kita gunakan masih dalam bacaan sunat doa iftitah, iaitu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi umirtu itu perkataan dasarnya adalah amara. Betul. Jadi sekarang anda sudah pun tahu apabila anda melafazkan perkataan ini, sebenarnya anda sedang mengingatkan diri anda bahawasanya segala ibadah yang ada di muka bumi ini adalah atas arahan ataupun suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sebagai proses mengikhlaskan diri kita. Jadi untuk mengetahui perkataan selanjutnya, itu kita kena tunggu episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dia kita tak nak buat. Jiran sebelah rumah kita duk umpat dia. Apa nak jadi jiran kita tu pi'ah? Masjid langsung tak datang. Nanti kalau dia mati, keluarga dia mati, jangan harap abang datang. Kalau di masjid rumah Allah pun dia tak datang, takkan abang nak pergi rumah dia yang tak pernah pijak rumah Allah? Amboi, sombong gila. Cuba abang-abang pergi dekat dia. Masa dia basuh motor pukul 6 petang, 6.30 basuh motor, kita nak pergi masjid. Apa salah singgah? Assalamualaikum. Jangan tanya basuh motor ke? Itu soalan tak cerdik. Dah tahu dia basuh, tanya buat apa? Ya Allah. Ada orang macam itu, tuan-tuan. Basuh motor ke? Kalau saya jadi dia, saya jawab apa? Tak adalah, basuh bas. Janganlah tanya. Tanya soalan lain. Berkilat motor awak, shampoo apa yang awak pakai? Oh, saya menggunakan shampoo ini. Gunakan tanpa was-was. Apalah, betul. Tak payah tuan-tuan ajak ke masjid. Relax-relax aja. Macam mana, Din? Aku dengar kamu ni nak bola kan? JDT okey? JDT okey. Nampak sofa subuk lah. Boleh lah, maintain lah kan? Tak bawah sangat, tak atas sangat, okey lah. Okey lah, bagus lah. Alhamdulillah lah. Tak apa, Din. Aku pergi dulu. Itu hari pertama. Besok petang dia basuh motor lagi. Singgah lagi. Macam mana? Pablo Aimar okey ke? Okey, dia bagus. Nampak, tuan-tuan? Masuk hari ketiga, tanya lagi, lepak. Masuk hari keempat, kita tak singgah. Dia yang tahan. Pak Mat, oi dulu. Nampak? Maknanya kita dah jadi geng dengan dia. Tuan-tuan, kalau nak tarik orang jadi baik, jadi geng dia. Bila tuan-tuan dah jadi geng dia, tuan-tuan boleh slow talk. Slow talk. Bila tuan-tuan slow talk, tuan-tuan hanya letak tangan di bahu. Din, kamu dengan aku sebaya je. Kamu 46, aku 47.
Pak Mat, supaya kita pun dah tak ada. Kak Limah pun dah beli rumah. Tinggal kita berdua je, Din. Jom kita sembahyang. Nampak tuan-tuan? Slow talk. Sebab tu saya slow talk. Tak payah menjerit. Apa nak jadi dia orang ni? Masjid tak datang, apa tak datang, apa munafik. Yang datang dengan ceramah 5 orang. Apa ah? Ni masjid ni, berapa banyak yang kita tak nak kawan dengan budak-budak. Masjid terlalu eksklusif untuk budak-budak. Hanya orang eksekutif aja boleh masuk. Mana mau? Budak-budak ni dia ada pengikut dia. Budak-budak ni dia ada mak bapak dia. Budak-budak ni dia ada tok nenek dia. 5 orang budak masuk dalam masjid main mikrofon untuk imam. Dia pergi dekat stand mikrofon, dia main. Dengar satu kampung, Tok Siak naik motor datang, bertempik di pintu pagar. Hoi, rosak masjid ni. Oh, lari budak-budak melompat semua. Sampai pintu pagar, budak cungak-cungak. Pak cik tu orang Jepun ke? Kenapa? Tak payah. Budak-budak, orang tua pun main mikrofon. Budak-budak pergi cakap dekat dia. Kau main mikrofon ni. Okey, pak cik nak tanya di sini. Antara banyak-banyak 5 orang kamu ni siapa yang pandai azan? Pergi tahu pak cik. Dia pak cik, dia. Dia kat sekolah dia duk azan kat sekolah. Baru ni masuk pertandingan wakil sekolah. Dia. Hang boleh azan? Kamu boleh azan? Boleh pak cik. Okey, asar nanti pukul 4.30 kamu balik rumah pakai baju cantik-cantik, pakai jubah pun tak apa, baju Melayu pun tak apa, datang. Pak cik nak dengar kamu azan. Petang ni kamu azan dalam masjid. Boleh? Boleh pak cik? Pergi balik. 5 naik basikal fiksi balik tuan-tuan. Balik bagi tahu dekat dia. Mak, mana baju Melayu? Ustaz, adik kena azan ni. Azan di mana? Masjid. Lebedin suruh azan. Betul ke? Cepatlah mak, baju mana? Butang baju aku mana mak? Kata dia. Subhanallah. Mak dia pun ambil telefon. Apa dia buat? Mula-mula dia telefon suami dia. Abang, balik kejap. Balik je lah. Anak awak nak jadi Bilal. Baliklah kejap. Awak main dam je, ya Allah. Main dam tak habis abang. Oi, balik kejap. Main dam setiap hari main dam. Haji tak pergi juga. Bapak dia pun balik tuan-tuan. Bila bapak dia balik, apa dia buat? Dia bawa anak dia. Dah bertambah seorang ahli masjid. Mak dia telefon pula bapak dia. Ayah, cucu ayah nak jadi Bilal Aqsa ni. Ayah pergilah tengok kejap. Kan dia malu, dia takut ke? Mak nak ikut? Bawa mak sekali. Opah dia ikut, atuk dia ikut, dah jadi 3 orang. Dan anak dia pula ada WhatsApp. 50 orang datang sembahyang asar hari itu. Tak ramai masjid tuan-tuan. Tapi kita tak mesra dengan budak-budak. Asyik nak bermusuh je. Budak-budak ni tuan-tuan, bagi kerja kat dia orang. Dia orang suruh nak. Okey, siapa nak vacuum kapet? Semua nak. 5 orang vacuum kapet. Cukup seminggu rosak vacuum. Jadi kita tak nak bagi kerja kat dia orang. Suruh dia orang ni tuan-tuan, ni. Lap mimbar ni. Ni budak-budak tidur atas mimbar tu dah halau. Buat pertandingan, baca khutbah, biar budak-budak berasa macam mana pegang tongkat. Budak tingkatan 1 rasa macam mana pegang tongkat, buat pertandingan. Membaca khutbah terbaik. Johan melancong ke Legoland. Nampak tuan-tuan? Ya Allah. Apa salahnya? Kita selalu musuh dengan budak-budak muda. Kita kadang-kadang dengan anak-anak muda kita tak nak buat baik. Kita dah anggap jahat. Tak, tuan-tuan. Cari yang budak-budak yang rajin duduk karaoke tu. Tarik dia.
Tengok dia duduk karaoke lagu ustaz. Kau umpama bunga yang mekar di hatiku, ku harap kau mekarlah selama-lamanya. Bawa dia pergi masjid jadi Bilal. Latih dia sebulan. Suara sedap. Ini kadang-kadang Tok Bilal minta maaf lah tuan-tuan. Tak nak letak jawatan. Gigi palsu ni kena. Baru nak azan. Dulu dah azan dah ustaz. Tercabut ustaz. Bagi kat orang lain lah Tok Bilal. Bagi hak semangat sikit. Saya pergi satu tempat tuan-tuan. Saya suruh anak saya start enjin kereta, nak sembahyang subuh. Saya kata, Ehsan, pergi start enjin kereta. Ayah pakai baju kejap. Dia start, dia melompat masuk dalam rumah. Begitu. Saya kata, kenapa Ustaz? Ayah cuba dengar, bunyi apa? Saya pun pergi kat pintu dengar. Saya takut, kalau budak kecil takut, saya pun takut. Saya pun takut, budak kecil pun takut. Betul tuan-tuan, saya tak ada bohong. Saya takut tuan-tuan. Rupanya bunyi azan. Hayya 'ala solat. Astaghfirullahalazim. Hayya 'ala solat. Saya cari tuan-tuan, jumpa. Saya tanya pengurusi masjid, tak ada orang lain boleh azan? Ustaz, kami dah nak cari orang lain. Dia tak nak lepas jawatan ustaz. Pintu bilik Bilal dia pegang kunci ustaz. Kita tukar mangga, dia beli mangga baru, dia seorang je pegang ustaz. Astaghfirullahalazim. Kami tak cakap apa, lantak dia lah ustaz. Ya Allah, teruk benar tuan-tuan. Macam mana orang nak datang? Bagi budak-budak ni tuan-tuan bang, depa tenaga kuat. Nabi Muhammad pilih hak suara lantang, suara merdu. Bila bang tu ya Allah, sedap kita dengarnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Datang orang. Yang mana tidur bangun? Siapa tu? Ustaz baru. Muk tidur balik kata dia. Ingat ke datang terus? Auta kare betul. Jom tuan-tuan kita bagi peluang. Bila tuan-tuan bagi budak-budak muda ni peluang jadi Bilal, dia ada geng. Dia telefon je kawan dia. Okey, buat persiapan semua, Hari Jumaat ni aku nak jadi Bilal. Masuk Zuhur satu suku, 12 suku dia orang dah sampai. 3 saf semua geng dia. Mak rempit, mak karaoke, semua mak datang. Kan seronok tuan-tuan. Bila dia azan tuan-tuan, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan tu kedua. Berapa ramai kawan-kawan dia yang geleng kepala. Berubah juga. Aku pun nak berubah. Apa yang telah dimaklumkan oleh pihak kerajaan ialah kita hendaklah membina sebuah masjid. Sebuah masjid yang akan pada peringkat mulanya menggantikan masjid yang sedia ada di Jalan Kolam Air. Jadi dengan sebab itu apabila perkara ini telah dikemukakan kepada syarikat dengan peruntukan yang disediakan oleh syarikat sendiri, pihak syarikat telah mengambil inisiatif untuk membina satu bangunan yang agak luar biasa. Dipanggil bangunan lestari. Jadi masjid ni kalau kita lihat dia menggunakan beberapa kaedah teknologi hijau. Pertama sekali adalah penggunaan solar panel. Seterusnya ada juga kita bina rain harvesting system untuk tujuan-tujuan flushing toilet, landscaping dan juga ablution, mengambil air sembahyang, wuduk menggunakan rain harvesting. Kemudian kita juga melihat kepada natural ventilation, di mana keselesaan jemaah adalah penting. Kita sekalikan dengan penggunaan cahaya siang. Sepatutnya kalau siang ni tak perlu menggunakan cahaya artificial. Adalah harapan kita ia akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya sebagai sebuah masjid yang boleh dimanfaatkan dari segi keselesaan. Boleh dikatakan sebahagian besar daripada pembinaan masjid ini adalah
berasaskan kepada untuk keselesaan pengguna. Okey. Inilah cara dia menarik. Bila ada orang macam ni dalam masjid tuan-tuan buat korban tak gaduh, mereka lah yang menumbangkan lembu. Hebat tuan-tuan. Ada ceramah perdana macam ni, tak sibuk dah abang-abang yang tua-tua ni. Abang rehat aje. Biar anak-anak muda yang buat poster, buat kain rentang semua. Ini saya pergi satu masjid tuan-tuan, yang pasang banner saya, kaki dia 2 jari potong kecil manis. Pakai stokin lagi, hengok jalan. Dari mana tu Haji? Pasang poster ustaz lah. Ya Allah. Bayangkan dia pasang kaki, jari tak ada tuan-tuan. Mana ada balance tuan-tuan? Balancing lari tau. Ya Allah. Anak-anak muda ada tugas dia. Budak kecil ada tugas dia. Orang dewasa ada tugas dia. Orang tua ada tugas dia. Jangan mengumpat antara satu sama lain. Jangan hina-menghina antara satu sama lain. Bila masjid kita berpecah belah, bila masyarakat kita berpecah belah, puncanya apa? Ni, lidah. Puncanya apa? Lidah, perkataan. Itu yang saya selalu sebut. Tapi orang marah saya. Saya kata sampai bila kita orang Melayu nak berpecah pasal politik? Cuba cerita tuan-tuan. Kita dah lah berpecah tentang politik. Sekarang berpecah pula dengan mazhab pula. Datang pula pahaman-pahaman Syiah pula. Datang pahaman Wahabi pula. Datang pahaman, datang ajaran sesat pula. Berapa banyak kita dah berpecah tuan-tuan. Baru ni saya pergi ceramah di satu tempat. Dah timbul ajaran baru. Ajaran dia kata sekarang mesti ada Nabi baru. Sebab Nabi Muhammad ajaran dia dah tak sesuai zaman sekarang. Allahu Akbar tuan-tuan. Takut saya dengar tuan-tuan. Dia kata setiap 700 tahun mesti ada Nabi baru. Nabi Muhammad dah tinggalkan 1400 tahun kita. Kita mesti ada 2 Nabi sekarang ni. Tak lama lagi dialah yang mengaku Nabi tu. Yang kita herannya orang Melayu ni ikut saja-saja tuan-tuan. Daripada ayah Pin sampai ayah Pan kita ikut. Daripada Imam Mahdi, cikgu perempuan mengaku Imam Mahdi, orang ikut. Laki-laki biasa mengaku Tuhan, orang ikut. Pekerja zoo mengaku Nabi pun orang ikut. Kenapa orang Melayu jadi macam ini tuan-tuan? Kenapa kita tak berpegang? Kita ada ulama, kita ada mufti. Kenapa tak nak soal? Yang lebih malang lagi tuan-tuan, mufti pun orang tak nak ikut. Mufti pun orang tak nak ikut tuan-tuan. Apa sebenarnya yang kita nak ikut sekarang? Kita tak ada hak, tak berfikir hak untuk kubur. Yang keempat, yang keseterusnya tuan-tuan, hak apa? Hak mungkar dan nakir. Bagaimana hak mungkar nakir tuan-tuan? Hak mungkar nakir apa dia? Tidak bohong. Tidak berbohong. Itu hak dia. Mesti bercakap benar. Sadiq. Mesti jadi orang yang bercakap benar. Yasduqul hadith. Mesti bercakap benar. Jangan bohong. Ada 6 benda yang Siti Khadijah kata kepada Rasulullah. Jangan bimbang wahai suamiku. Allah pasti memelihara kamu. Allah akan jaga kamu. Jangan bimbang dengan datangnya orang malaikat yang peluk kamu, lembaga yang peluk kamu, makhluk yang peluk kamu. Allah takkan susahkan kamu. Sebab kamu adalah orang yang menyambung silaturahim. Kamu adalah orang yang melayan tetamu. Dan kamu adalah orang yang sentiasa bercakap benar. Tuan-tuan, orang yang bercakap benar Allah pelihara tuan-tuan. Dan itulah hak untuk malaikat munkar dan nakir. Ada orang tanya pada saya, Ustaz, satu soalan. Malaikat munkar dan nakir ni Ustaz, dia soal mayat ni dalam kubur atau di mana Ustaz? Saya kata dalam kubur lah. Okey, soalan saya, macam satu orang, dia sedang mandi di tepi sungai, okey, kemudian datang buaya, baham dia. Tak dapat dikesan Ustaz. Yang dapat dikesan kemplekat dia saja Ustaz. Jadi soalan saya, adakah malaikat menyoal dia di dalam perut buaya tu? Ini soalan saya. Tuan-tuan dia bayang tak apa yang dia bayang? Dia bayang malaikat tanya dekat dia, "Ma rabbuka?" Tak boleh jawab, dia balun. Buaya tengah menang. Dia faham macam itu tuan-tuan.
Tak boleh jawab lagi. Man Nabi Yuka. Tak boleh jawab. Pup, oi, ai, kata boya lah. Dia faham macam itu. Sebab apa dia faham macam itu? Sebab dia tak faham apa makna kubur. Kubur maknanya di mana mayat disimpan. Di mana mayat berada, di mana mayat disimpan, di situlah kubur. Mungkin kubur dia dalam perut buaya, mungkin kuburnya dalam laut, mungkin kuburnya dalam tanah, mungkin kuburnya dalam balang. Ada mayat yang disimpan dalam balang, di situlah kubur dia. Iyalah Ustaz, soalan saya, macam mana malaikat soal dia? Tuan-tuan, kita sekarang berada di alam yang lain. Sekarang kita berada di alam dunia. Dalam dunia. Alam dunia, dia ada darah, dia ada daging, dia ada ruang, dia ada jisim. Sebab tu tuan-tuan, kapasiti duduk dalam masjid ni dah penuh. Jangan tambah lagi 1000 masuk ke dalam. Tak muat. Sebab kita ada darah, ada daging, ada tulang. Tapi tuan-tuan tahu tak, dalam majlis ilmu kita sekarang 70,000 malaikat datang. Jangan tuan-tuan cakap tak cukup. Ya Allah, 70,000 ramai gila. Bukan. Malaikat dia cahaya. Tuan-tuan ambil torchlight seorang satu. Semua orang ada torchlight. Tuan-tuan touch muka saya dengan torchlight. Cahaya tuan-tuan sebiji sampai kat saya. Ada tak cahaya tu berlaga? Torchlight Pak Leman suluh kat saya. Torchlight Haji Dollah pun suluh. Bertemu pun bertemu. Berlaga. Cahaya takkan berlaga tuan-tuan. Dia direct pada saya. Sebab dia cahaya. Sebab tu 70,000 dia muat. Saya rasa saya tak layak duduk di sini. Saya di atas kerusi, Datuk-Datuk Seri Sahibus Samahah duduk di bawah. Mereka lah yang paling layak menyampaikan kuliah pada tuan-tuan, menyampaikan ceramah. Saya ni apa sangat. Ya, tapi inilah tawaduk dia orang, tawaduknya Datuk kita, tawaduknya Mufti Datuk Noh dan sebagainya. Ya, tak dengar. Jadi inilah tuan-tuan, kalaulah orang-orang alim macam ini pun dengar, kita ni bukan alim, ulam je. Kenapa tak nak dengar? Saya ucapkan tahniah kepada jawatan kuasa masjid dan juga kepada sahabat saya Datuk Abdul Rahman dan seluruh penganjur yang menganjurkan program pada hari ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita, Allah hapuskan dosa kita, Allah naikkan darjat kita, Allah berikan pahala atas setiap kehadiran kita, langkah kita dan selama mana kita berada di dalam majlis ilmu. Dan kalaulah ada pahala atas kehadiran kita ini, kita hadiahkan kepada ibunda kita, bonda kita, mak kita, ayah kita yang telah kembali ke rahmatullah. Mereka sangat-sangat mengharapkan pos pahala daripada kita. Terima kasih kepada seluruh kru TV3 yang mengadakan program kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.